Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada sesi PDPR pada petang ini. Kita meneruskan lagi pelajaran kita di dalam mata pelajaran Tauhid Darjah 2 yang masih lagi di dalam tajuk sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan masuk kepada tajuk kecil iaitu 2.13 Al-Kalam dan 0.14 Kaunuhu Qadiran. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa supaya dipermudahkan oleh Allah Ta'ala di dalam urusan kita mempelajari ilmu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada pelajaran. Murid-murid boleh rujuk kepada kitab Tauhid. Buka muka surat 12. Muka surat 12 di dalam tajuk kecil iaitu Al-Kalam 2.13. Baik. Yang pertama, Al-Kalam artinya berkata-kata. Al-Kalam artinya berkata-kata. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Kalam, bermakna Allah Ta'ala berkata secara mutlak tanpa perantaraan seperti lidah, bibir dan lain-lain. Di sini menjelaskan bahawa sifat Allah Ta'ala itu adalah Allah Maha berkata-kata tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan ini tidak sama seperti manusia, yang mana manusia itu apabila berkata, dia menggunakan bibir, lidah dan mulut. Manakala Allah Subhanahu Ta'ala ini berkata tanpa perantaraan seperti manusia berkata-kata. Seterusnya, nombor 3, Allah Ta'ala berkata tanpa suara atau berhuruf, dan hakikat sifat berkata tidak dapat diketahui. Ini bermaksud bahawa Allah itu berkata-kata, tetapi kita sebagai manusia tidak dapat mengetahui bagaimana Allah Ta'ala itu berkata-kata. Yang pastinya kita tahu Allah itu berkata, dan segala perkataan Allah itu dirakamkan di dalam Al-Quran. Baik, seterusnya. Yang keempat, dalil nakli sifat Al-Kalam. Dalil nakli sifat Al-Kalam, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164, yang artinya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa itu tanpa ada perantaraan. Perantaraan di sini dimaksudkan adalah perantaraan melalui malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantaraan. Jadi siapakah perantaraan di antara Allah kepada Nabi Muhammad? Iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ayat ini nak bagi tahu bahawa Allah itu berkata-kata kepada Nabi Musa tanpa ada perantaraan. Bagaimana Allah berkata dengan Nabi Musa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana Allah berkata kepada Nabi Musa. Seterusnya kita masuk kepada 2.14 iaitu kaunuhu qadiran.
Kaunuhu qadiran. Murid-murid boleh rujuk di dalam kitab muka surat 13 iaitu 2.14. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kaunuhu qadiran? Yang pertama, kaunuhu qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Siapakah Tuhan yang paling berkuasa di semesta alam? Jawapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa bermakna Allah Ta'ala benar-benar berkuasa secara mutlak mengadakan atau meniadakan sesuatu. Dekat sini nak bagi tahu bahawa Allah itu maha berkuasa. Daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada. Contohnya, manusia asalnya tidak ada. Tetapi dengan kekuasaan Allah, manusia itu diciptakan. Erti kata lain, manusia dahulunya tiada dan Allah telah mengadakan. Siapakah manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ialah Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, dalil nakli sifat kaunu qadiran sama seperti dalil sifat al-qudrah. Dalil nakli sifat kaunuhu qadiran sama seperti dalil sifat al-qudrah. Maknanya sifat al-qudrah sebelum ini kita dah belajar di dalam kelas. Baiklah murid-murid, sebagai pengukuhan cikgu akan memberikan latihan. Dan latihan ini cikgu nak murid-murid salin di dalam buku tulis nombor 2 dan murid-murid boleh rujuk jawapannya di dalam kitab yang bertajuk Al-Kalam dan juga Kaunuhu Qadiran di dalam muka surat 12 dan 13. Baik, tulis jawapan berdasarkan kitab Tauhid. Baik, soalan yang pertama. Al-Kalam artinya Al-Kalam artinya cikgu gariskan bermaksud minta murid-murid tulis. Salin semua tu dalam kitab, di dalam buku tulis, lepas tu jawapannya tu gariskan. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Kalam bermakna Allah Ta'ala, garisan panjang kan, sampailah lain-lain. Maknanya murid-murid kena isi jawapannya. Yang ketiga, Allah Ta'ala berkata tanpa apa? Sehinggalah tidak dapat diketahui. Okay, boleh rujuk dalam kitab. Kemudian latihan yang kedua bagi tajuk Kaunuhu Qadiran. Yang pertama, Kaunuhu Qadiran artinya keadaan Allah Ta'ala. Apa dia? Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa bermakna Allah Ta'ala benar-benar apa? Sehinggalah meniadakan atau mengadakan. Mengadakan atau meniadakan. Maknanya yang kosong tu murid-murid kena tulis. Tulis semua ni, kemudian jawapannya tu gariskan. Dan soalan yang terakhir, dalil nakli sifat kaunuhu qadiran sama seperti dalil sifat al-qudrah. Baiklah murid-murid, ini sahaja pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi dan minta murid-murid jawab soalan di dalam buku tulis nombor 2. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.